Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu, saya perkenalkan diri saya, Safida binti Muhammad. Okay, Alhamdulillah hari ini saya ditugaskan topik yang biasalah, yang selalu diwar-warkan. Tajuk saya pada malam ini adalah berkenaan dengan gastro usus. Okay. Okay, apa dia itu gastro usus? Okay. So gastro usus apa yang dimaksudkan dengan gastro usus ialah gastro usus bermula daripada rongga mulut pergi ke esophagus, pergi ke bahagian ni dekat stomach, bahagian perut, pergi ke usus kecil dan usus besar dan akhirnya pergi ke dubur. Okey, apa dia sistem penghadaman? Okey, pertama, sistem penghadaman ini ialah proses-proses yang terlibat dalam sistem penghadaman daripada pengambilan makanan. Okey, makanan tu bermaksudnya macam mana? Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa ubat yang kita ambil, suplemen ke, makanan kesihatan ke, semua bermula daripada mulut. So kita ambil masuk ke dalam mulut. Lepas tu proses yang kedua ialah dia proses mengambil makanan ke dalam tubuh. So apa yang kita makan, kita kunyah dan dijadikan sebagai karbohidrat dan dimasukkan secara perlahan dan masuk ke salur ni esophagus dekat sini. Masuk dekat salur esophagus. Okey, berlakulah pergerakan makanan dekat sini. So dekat sini pun ada banyak geliat-geliut untuk sampai ke bahagian stomach ni, bahagian perut. Okey. So proses perjalanan makanan ni di sepanjang saluran daripada mulut sampai ke saluran penghadaman ni kita panggil dia adalah gastro usus. So daripada sini sampai ke sini dia panggil adalah gastro usus. Okay. Proses pemecahan makanan maksudnya bila kita dah makan makanan kita akan dipecahkan di sini di bahagian perut. Jadi bahagian mekanikal dan jadi kimia. So kimia dia akan proses dan diserap dan dibuang. Okay. So mekanikal dikunyah apa ni maksudnya dihadamkan dan diserap masuk ke dalam salur-salur darah yang diperlukan. Okay. Proses makanan yang dihadam ni lepas tu diagihkan masuk ke sel-sel lain dalam tubuh pencernaan. So proses di mana bahan-bahan yang tidak dapat dihadam. So maksudnya makanan yang kita dah makan dihadam masuk dekat usus kecil dan dikeluarkan melalui usus besar dan keluarnya sebagai najis. Okay, so kita tengok slide yang kedua. Okay, so usus merupakan otak kedua manusia. Yang ini yang selalu orang uh, yang bermasalah. Okay? So usus ni bermula di otak yang kedua. Okay, usus kita adalah merupakan otak kedua manusia. Okay, otak yang pertama, pertama adalah di kepala. Dekat sini kita punya brain. So dekat sini dia jaga kita punya mental. Okay, dekat sini dia jaga kita punya mental. Lepas tu kita punya pemikiran, logik. Pemikiran strategik, pemikiran rasional. So dekat sini dia control kita punya mental kita daripada macam-macam segi, sakut, lemah, bersemangat, tak bersemangat kan. Semua dikontrol dekat sini. Pemikiran logik, apa benda yang kita nak buat logik ke tak, apa sesuatu benda yang kita nak buat tu dia akan buat dekat otak pertama kepala. So yang kedua adalah otak kedua perut. So kita akan bercerita berkenaan dengan otak perut kedua. So otak ni adalah golden guard. Dia jaga apa? Dia jaga kita punya emosi. Emosi ni marah, takut, kan? Apa ni panik. So naluri, so perasaan. Naluri ni perasaan. Naluri macam-macam jenis naluri lah. Okay, perasaan ni perasaan takut, perasaan marah, perasaan banyak kes-kes yang sekarang ni kita tengok banyak kes-kes yang yang tak boleh dikontrol, iaitu banyak sekarang kes-kes pembunuhan yang tak boleh bila marah sikit je tak boleh dikontrol. So dekat
kita punya ni Golden Guards ni kawal kita punya semua lima apa ni 5 keadaan. Okey, 5 keadaan. So kita tengok yang apa lagi seterusnya. Okay. Kebanyakan kita punya ni bermula dengan masalah apa? Selalunya bermasalah dengan sembelit. So sembelit ni selalunya orang tak pernah ambil tahu sekecil-kecil daripada masalah budak-budak kecil sekarang pun banyak masalah sembelit. Sebab ramai yang tak tahu daripada masalah sembelit ni akan jadi satu masalah yang besar. Okay. Apa dia tanda-tanda mengalami sembelit ni? Okay, buang air besar kurang 3 kali seminggu. So kalau normal 2 kali sehari. So ada sekarang ni kan apa ni ada yang dah seminggu tak buang air besar pun masih tak perasan lagi kan. So kalau pergi apa ni pergi klinik ke pergi mana-mana pun apa ni 3 hari 4 hari tu pada diorang adalah biasa. So pada kita yang ada ilmu ni sebab kita makan hari-hari, minum hari-hari, makan macam-macam hari-hari, jadi tak logik lah kalau kita nak buang tu dalam 3 hari, maksudnya dalam 3 hari tu sekali kita berak. So kita makan pun hari-hari. Jadi kat sini pun dia tulis kalau normal tu 2 kali sehari. Kan? So normal 2 kali sehari. Jadi najis keras. Yang kedua adalah najis keras. Najis keras ni bukannya orang dewasa je dapat najis keras. Baby pun ada dapat najis keras kan. Ada setengah tu masa baby pun yang tak cukup bagi susu badan ke apa ke, bagi susu formula pun kadang-kadang mak ayah kena korek dia punya najis tu supaya dia nak keluar. Kan nampak muka nak meneran, benda tu dah sampai dah tapi sebenarnya tak boleh nak keluar sebab najis tu terlampau keras. Lepas tu ada setengah pula kalau orang-orang dewasa najis keras ni kadang-kadang dia korek bagi keluar. Okey. So meneran ketika membuang air besar. Kan? Ni membuang meneran. Maksudnya meneran tu nak keluar tapi tak keluar. Maksudnya tak sampai dekat betul-betul dia punya lubang tu untuk keluar. So perut sentiasa kembung. Ini perkara yang selalu kita dengar. Perut kembung, angin badan kan, angin seluruh badan. Lepas tu tak selesa perut kan. Budak-budak pun banyak sekarang ni yang masalah perut kembung. Okay, rasa tidak puas selepas membuang air besar. Maksudnya rasa tidak puas selepas membuang air besar ni maksudnya apa? Maksudnya kita rasa nak membuang tapi tak puas. Sebab kadang-kadang kita rasa bila dah benda tu dah keluar, kadang-kadang kita rasa macam benda tu macam tertinggal dekat kita punya anus tu kan, rasa macam tergantung dekat situ. Tu yang kebanyakan kadang-kadang orang korek supaya bagi keluar kan. So tidak puas, tak rasa tidak puas selepas membuang air besar. Okay. Punca sembelit. Apa yang jadi punca sembelit? Pertama, diet tidak seimbang. Maksudnya diet tidak seimbang ni tak cukup fiber, tak cukup protein, tak cukup keperluan yang usus perlukan. So tak cukup air kan. Yang biasanya nak minum air yang manis-manis. So air yang manis-manis tu pun melikatkan kita punya najis. Kurang makan buah-buahan, sayur-sayuran kan. Bila tengok sayur tu rasa macam ngeri, macam takut sangat nak makan kan. So budak-budak pun memilih juga. Kebanyakannya suka makan apa? Makan nasi kan. Sayur bila makan tu semua ke tepi-tepi kan. So kurang bersenam. Ni kebanyakannya kita punya habit lah. Okay? Kurang bersenam. Maksudnya ada juga yang bila kata jom kita pergi bersenam, macam-macam alasan. Penat lah, tak larat lah, sakit sana sakit sini kan. So bila kita kurang bersenam, kita punya geliang-geliut dekat usus pun kurang pergerakan, malas, dia jadi malas. So kita boleh buat senaman ni, kita boleh buat dekat rumah. So banyak kan dekat dalam YouTube, dekat
TikTok, banyak juga yang coach-coach yang tunjuk yang mudah, cara yang mudah, boleh duduk pun boleh buat senaman. Okay? Boleh rujuk dekat TikTok banyak, dekat TikTok ada, dekat YouTube kita boleh tengok, dekat Instagram. So dekat Instagram pun Alun banyak tengok juga yang dah berumur 70, 80 tunjuk yang simple-simple exercise yang kita boleh buat dekat rumah. Okay? So gaya hidup yang sibuk, ni tertutup ni, gaya hidup yang sibuk. Gaya hidup yang sibuk ni bermaksud um, sibuk dengan kerja. Nanti dululah, kejap lagi lah buat. Rasa perut tu dah usus sudah nak apa tu, najis sudah nak keluar. Nanti dululah, biar dululah, kejap lagi lah, siapkan dulu apa yang ni, kejap lagi buat kan. Jadi najis tu duduk terperam dekat situ. Nak keluar tak keluar, nak keluar kan. Bila dah kita dah ni, dia masuk balik. Ni dah ni. Okay, tekanan dengan stres. So sekarang ni kan banyak tekanan-tekanan yang bermacam-macam dengan jam je lah, dengan urusan kerja lah, urusan anak lah, urusan rumah tangga lah, macam-macam kan. So kehamilan. Kehamilan pun banyak sekarang yang apa ni, yang bila dah sampai waktunya kan susah nak bersalin kan. Banyak juga sebab banyak dia punya kategori-kategori. Masalah genetik. Okay, tabiat ni suka merokok, usia lanjut, orang-orang tua kebanyakannya dah tak cukup nutrisi-nutrisi yang dia perlukan, susah untuk buang. Kadang-kadang 5 hari, 6 hari baru nak keluarkan sebab umur dah lanjut, usus dah slow, tak boleh nak buat kerja, pemakanan pun tak seimbang, jadi menyumbang pada masalah sembelit. So kurang tidur. Sekarang ni budak-budak muda suka tidur pada waktu terbalik. Kan? Tidur waktu yang terbalik. Maksudnya tidur yang terbalik itu waktu malam beraktiviti, siang tidur. Jadi dah apa ni? Dah jadi satu fenomena dah sekarang ni kan. Malam main game lah apa semua kan. So kurang aktiviti tu dah jadi bertukar. So gangguan hormon. Okay, gangguan hormon ni ni banyak sekarang yang nak kurangkan kehamilan kan, ambil pil-pil hormon kan. Kesan sampingan ubat-ubatan. Maksudnya ubat-ubatan ni macam-macam jenis ubat-ubat lah. Ubat darah tinggi, ubat kencing manis, kan, macam-macam ubat, Panadol, semua segala-gala yang berkaitan dengan penyakit yang kita banyak ambil. So benda-benda ini pun menyumbang masalah sembelit. So masalah sembelit. So kita tengok lagi. Okay, apa dia ciri-ciri najis yang sihat ni? Yang pertama, kita kena tengok warna dan bau dia. Warna dia dan bau. Okay, warna dia mesti warna kekuningan. Kekuningan ni macam apa? Macam pisang montel tu. Warna tu macam pisang montel. So far ada yang dapat tak warna kekuningan ni? Susah kot nak dapat kan. Warna kekuningan ni payah nak dapat. So tidak berbau. Tidak berbau tu bermaksud bila kita masuk tandas, kita tak meninggalkan bau. Banyakkannya agak Alun suka tahu kalau pergi apa tu, pergi tandas awam kan, kadang-kadang tak nak masuk pun bilik air tu tapi terpaksa sebab dah tak tahan kan. Sebab tak tahan nak terkencing, nak terberak kadang-kadang kan. Tapi kadang-kadang orang sebelah kita tu, Masya Allah, dia punya bila dia membuang tu, dia punya segala macam tu semua ada. Kan? Kita perasan kan kalau kita pergi tempat yang crowded, yang toilet yang ni mesti kadang-kadang meninggalkan bau kan. Sepatutnya kita najis yang sihat ni dia tidak berbau. So selalu Alung anak-anak dekat rumah pun Alung selalunya Afiah lah yang selalu kena. Dia memang Afiah ni masalah dia memang dia susah sikit nak berak. Setiap hari Alung akan tanya dia, adik berak tak hari ni? So dia kata tak. So kita tunggu. Kalau lepas 3 hari kadang-kadang bila dia pergi toilet tu, dia punya bau tu, saya akan cakap, adik punya tahi ni kenapa bau kuat sangat ni? Kan? Dia cakap, mana ada, dia kata. Tak ada pun, dia kata. Tak, Umi bau, ya Allah.
kuatnya bau adik ni. Itu umur 5 tahun, 7 tahun. So bayangkanlah kalau umur kita yang dah 30, 40, 60, 70, macam mana bau dia. Maksudnya berkali ganda bau dia lah kan. Dengan bau masam dia, bau macam ini budak umur 7 tahun pun yang masalah macam tu pun dia punya bau, Masya Allah. Tak tahu nak cakap macam mana. So, bentuk. So, selalu tanya juga budak-budak ni. Adik, bentuk adik macam mana? Kebanyakannya payahlah nak dapat. Sebab dia orang memang susah makan sayur-sayur. Memang susah kan budak-budak kan. Bukan kata budak kita yang tua ni pun payah. So, kita kena tanya dia bentuk dia macam mana. So, ini dia punya ciri-ciri yang kita perlu check dekat kita punya ahli-ahli keluarga kita. Okay, bentuk dia yang pertama mesti bentuk pisang. Kebanyakannya semua melepek-lepek je. Bukan nak dapatkan bentuk yang pisang ni amat-amat sukar. Kan? Lepas tu berdiameter 3 cm dan panjangnya 6 cm. Kadang-kadang kita tengok dah 3 cm tapi baru nak keluar separuh dia dah tinggal sikit. Kan? Dia tak keluar habis. So, panjang dia mesti 6 cm. So, bentuk dia mesti macam pisang. So tengok, kalau jatuh dekat selalunya senang kita nak tengok kalau yang toilet bowl tu lah. Kan, dia senang nak tengok. So kalau najis yang keras selalunya kalau kita teran tu terus masuk berdebuk jatuh tu kadang-kadang berbunyi. Kan, kadang bunyi kuat, ya Allah. Dia punya berat tu boleh dengar benda tu jatuh. So kalau bentuk dia warna kekuningan, dia tidak berbau, bentuk dia macam pisang, dia terapung sepatutnya. So bila terapung, dekat atas permukaan bowl tu je kita nampak air tu. Dekat atas air tu dia akan terapung. So kalau najis yang bermasalah, dia akan tenggelam terus masuk dekat lubang tandas tu. Terus masuk, laju turun masuk ke dalam. Lepas tu tak naik-naik lagi dah. Sepatutnya kena timbul. Okay. So kita tengok lagi dia punya yang ketiga, dia punya kekerasan. Biasanya mengandungi, maksudnya apa? Najis kita ni mesti kena 75% hingga 80% kelembapan. Mesti dia lembap. Okay, 90% adalah najis yang berair dan kebanyakannya yang 70% ni adalah najis yang keras. So kita kena dapat yang mudah keluar dan dia maksudnya bila dia jatuh, dia akan terus terapung, dia ringan. Okay? Masa 2 ke 3 minit. Kadang-kadang ada setengah orang tu, dia boleh duduk di dalam toilet lama-lama sambil membaca. Kadang-kadang sambil membaca supaya boleh feel kan macam-macam duduk dekat atas ni kan termenung tapi tak keluar-keluar. Okay, sepatutnya duduk 2-3 minit keluar dan puas. Okay, lebih kurang 1 kilo. Kuantiti dia mesti lebih kurang 1 kilo najis. So kita tengok dekat sini. So dekat mana kita punya kategori najis kita? Sepatutnya najis kita mesti yang kat sini, yang nombor 2 ni najis kita. Seperti bentuk pisang, yang ni nombor 2. Seperti sausage, lembut dan tak keras. So kalau yang nombor 1 ni, ini yang panggil tai kambing. Kan? Jatuh sikit-sikit, macam kacang. Bentuk kalau kat sini dia tulis keras, berasingan seperti kacang-kacang, dia pecah-pecah. Najis ni pecah-pecah. So kalau nombor 2, sausage, macam sausage maksudnya bentuk yang ni lah. Bentuk pisang berdiameter 3 cm, panjang dia 6 cm. Ada yang dapat tak berdiameter 3 cm ni? Dengan panjang dia 6 cm. Ada yang pernah dapat? Rasanya ada kot kalau cukup fiber, nutrien semua. Okay. So yang nombor 3 berair. Berair tak ada bentuk pepejal. Semua cecair. Ni selalunya akan bila ada masalah perut yang tak selesa, cerit-berit kan. Akan berair macam ni, ada berlendir-lendir. Kadang-kadang bila demam tu, kadang-kadang budak-budak kan kita boleh nampak. Kalau macam budak-budak baby, kalau dia berak tu kadang-kadang kita boleh nampak lendir-lendir tu keluar. Okay. Nombor berapa ni? Nombor 5. Okay. Gumpalan lembut. Okay. Dengan bentuk yang jelas. Maksudnya lembut dan bentuk dia jelas. Maksudnya jelas tu besar-besar jatuh. Okay.
Nombor 8, lembut melekat. Ni dia keluar je melekat dekat tepi-tepi. Kadang-kadang meninggalkan sisa-sisa dekat tepi-tepi tu. Okay, nak masuk orang yang baru, apa benda lah yang melekat ni kan. So sebenarnya ini najisnya bentuk dia macam ni. Okay, lepas tu ada bentuk tapi dia banyak, benyek. Maksudnya najis tu tak cukup. Tak cukup air, tak cukup fiber, tak cukup semua, tak cukup. Okay, berbentuk sosis tetapi retak. Ni macam kering lah kan, dah tak cukup. Dia betulnya dia kena ada kelembapan. Ini kering. Dia pecah-pecah. Najis tu jadi pecah-pecah. So nombor 4 ni adalah bentuk sikit daripada yang nombor 8 ni. Ni tak ada bentuk langsung. Okay, nombor 4 balik-balik sebelum ni. Berbentuk sosis tetapi berketul-ketul. Ni kadang-kadang nak keluar pun seksa juga kan. Sampai merah-merah muka nak keluarkan je. So kita tengok ni. Untuk kekal sihat, kat sini kena buang air besar hari-hari. So pastikan pada waktu pagi, selalunya lah waktu pagi ni, masa waktu dalam pukul 4 kan, pukul 5 kita akan rasa perut kita nak membuang. So buang kena waktu pagi. Satunya yang bagusnya waktu pagilah. Ada setengah tu cakap tak dapat pun kak yang waktu pagi, kadang-kadang pukul 11, pukul 12. Adalah masalah tu yang tak cukup tu. Okay. Buang air kecil 5 hingga 6 kali sehari. Ada orang kerak-kerak juga kencing kan. Kena kira lah sendiri punya masalah tu. Okay, buang air kecil 5 ke 6 kali sehari. Kentut 14 kali sehari. Kadang-kadang buang air besar hari-hari. Buang air kecil 5 hingga 6 kali sehari. Tapi kentut tak ada. Mana pergi benda-benda tu semua. Kentut mesti kena ni. So nak sihat, inilah kualiti yang perlu kita ada. Okay? Buang air besar hari-hari, buang air kecil 5 ke 6 kali sehari, kentut 14 kali sehari dan kahak lendir. Sepatutnya kena keluar. Kahak lendir tu macam kahak lah. Kahak yang warna hijau-hijau tu pada waktu pagi. So itulah ciri-ciri untuk nak dapat kekal sihat. So kat sini sepatutnya kena tambah lagi nombor 4. Okay, nombor 1 buang air besar hari-hari. Nombor 2 buang air kecil 5 hingga 6 kali sehari. Nombor 3 kentut 14 kali sehari. Lepas tu kahak lendir. Lepas tu perpeluhan. Itu je cara badan kita keluarkan kotor. Tak ada cara lain lagi dah. Itu saja 5 cara. Okay, pastikan diri anda dapat kualiti ni semua. Okay. Lepas tu kita tengok yang ni. Okay. Okay, kenapa kita jadi sakit? Kenapa kita jadi sakit? Sebab toksik kita banyak, nutrisi kita kurang. Inilah yang diwar-warkan selalu setiap kali ada apa-apa untuk peringatan, ini yang selalu keluar kan. Toksik banyak, nutrisi kurang. Itu yang kita dapat sakit yang kronik. Okay. Gastro usus, problem hati, tepu, dapat penyakit kronik. So, bila nutrisi kurang, hati akan masalah, usus pun akan bermasalah dan akan mengakibatkan satu tubuh badan kita akan jadi satu penyakit. Semua akan dapatlah nama-nama penyakit ni. Kan, sistem pernafasan, sistem pertahanan, sistem saraf, sistem peredaran, sistem penghadaman. So kita kena jaga daripada rongga mulut ni, usus kecil, usus besar untuk mendapatkan satu kualiti hidup yang bernilai. So kita tengok lagi Okey. Apa dia GIST ni? Okay. GIST ni adalah bermaksud GIST ni adalah jejas salur penghadaman. Okay. Dia apa maksud GIST ni? GIST ni adalah bermaksud tumor stroma gastrousus. Okey, kita panggil dia GIST. So GIST ni dia dia akan berlaku di saluran kita punya gastrousus kita. Ni yang kita belajar tadi adalah gastrousus kita kan. So dia akan jejas salur penghadaman ni akan ada tumor. Okey. So kita tengok yang ni Okey. Apa dia GIST ni? GIST ni adalah singkatan daripada perkataan tumor stroma gastrousus. Okey, GIST ni dia berlaku, okey, ini kita punya saluran gastrousus.
Okay, GIST ni berlaku di saluran gastrousus dan esophagus. Daripada sini, daripada mulut pergi ke esophagus hingga ke dubur. Okay. Kekerapan terjadi GIST ni 60% salur salur di usus kecil. Okey, 60% berlaku di salur kecil, di usus kecil. Okey, GIST ni adalah, apa maksud GIST ni? GIST ni adalah perantara untuk jadi kanser. Maksudnya nak dapatkan kanser usus, kanser usus. Dia jadi perantara. Sebelum nak jadi kanser, dia akan jadi tumor ni dulu. Okey, macam mana dia terjadi? Okey, GIST ni adalah perantara untuk jadi kanser tumbuh dari sel-sel tisu, dari tisu atau menyokong seperti berlaku dekat tulang rawan, tendon, saraf. Kadang-kadang kita dengar yang berlaku di saraf kan, tumor berlaku di saraf. Okay, lepas tu berlaku di tisu di sekeliling sendi atau saluran darah. Dia berada di saluran darah. Okay, GIST ni 50% hingga 80% GIST ini timbul mutasi di dalam gen. Bermaksud dia dah ada. Maksudnya dalam badan kita ni semua dah ada mutasi ni. Bila dia terjadi, apabila berlaku 50% hingga 80%. Maksudnya dia dah ada. Okay? GIST ni dia dah ada. Timbul mutasi di dalam gen. Maksud bila kita tak jaga kita punya saluran gastrousus kita ni dengan betul, kan tak jaga dengan, dia akan jadi satu tumor. Ni yang dimaksud tumor stroma gastrousus. Ini adalah tumor dia. Okay, yang ni dia berlaku di semua salur-salur yang ni. Dia akan duduk di salur-salur salur darah, dekat tendon. So selalunya dia akan rasa abdomen, dia akan akan impede. Bila tumor ni dah besar, dia akan impede kita punya abdomen, dia punya tu. Dia akan jadi kat situ. Okay. Sebanyak 20% kes GIST ni dikesan secara kebetulan. 20%. Kebanyakannya tak dapat detect lagi. 20% kes GIST ni dikesan secara kebetulan. Mungkin dia masa tu ada masalah lain. Doktor suruh buat MRI ke, kan, buat endoskopi ke, baru dapat detect. Kebanyakan 20% tu tak dapat lagi. Kebetulan pemeriksaan atau prosedur, kadang-kadang bila dah buat prosedur pembedahan, tak kisahlah pembedahan apa, dia orang baru dapat detect dalam ni salur ni, dia baru dapat detect dalam. So selalunya dalam 20% tu susah nak dapat dikesan. Okay. GIST ni kecil, dia berukuran 2 cm, tidak menunjukkan sebarang gejala. So maksudnya kat sini, mungkin masa angin, rasa pedih-pedih, perit-perit, kita masa tu kita belum rasa lagi sebab dia masih 20%. Sebab tu bila gejala GIST ni, bila sakit perut, antara 20% hingga 50% ni, kita kena berhati-hati. Mungkin dah ada kita punya tumor ni. Sebab tu dia bagi kita gejala. Dah sakit perut. Banyak sekarang ni kes-kes yang sakit perut, pergi klinik, lepas tu balik, lepas tu dah makan ubat, okey, lepas tu datang balik, kan, 3-4 kali ulang alik, baru dapat penyakit yang baru tahu nama penyakit. Okay. So memang masa 20% ni, 50% ni kebanyakan ni masih tak rasa lagi sebenarnya. Dia masih bagi hint-hint dulu antara 20% hingga 50%. So, bila pendarahan gastrousus 50%, ini mungkin dah dapat sikit-sikit. Dah dapat detect sikit-sikit. Okay. Dan tersekat dalam gastrousus 10 hingga 30%. So kadang-kadang dia tersekat dekat kita punya ni. 10% hingga 30%. So bila pendarahan dah berlaku, baru kita baru doktor dapat detect yang dalam kita punya dalam badan kita ada sesuatu yang diragui. Maksudnya dia kena lebih detail lagi untuk buat pemeriksaan. So bila sakit perut ni, jangan ambil ringan.
Okay. Ada satu kes, Alung ada jumpa ada seorang makcik ni, dia cerita cucu dia, bukan cucu saudara dia. Cucu saudara dia umur dalam 12 tahun. Maksudnya dalam umur dalam 12 tahun, sakit perut sikit-sikit je. Sakit perut, sakit perut, lepas tu pergi klinik, lepas tu balik. Lepas tu doktor kata kemungkinan dia nak period ke kan. So kalau kadang-kadang kita nak period ni akan ada rasa macam permulaan tu akan rasa sakit perut kan. Macam nak senggugut. Tapi ni budak baru 12 tahun. So pergi klinik, balik, pergi balik macam tu lah. Lepas tu doktor bagi ubat tahan sakit. Lepas tu bila dah bagi ubat tahan sakit, okey. Lepas tu balik, rehat. Lepas tu tak macam mana satu hari, tiba-tiba dia pengsan. Dia pengsan, bila dah tak tahan sangat, mak dia kata dia pening, lepas tu dia jatuh. So bila dah jatuh, family bawa pergi kecemasan. Sampai dekat kecemasan, doktor terus intubate dia. So bila dah intubate tu, masa tengah intubate tu, masa tu lah doktor akan buat, bila patient ni dah stabil, barulah doktor check apa punca yang menyebabkan yang dia ni boleh pengsan, boleh sampai intubate. So doktor buat kajian lah. Masa sebelum tu tak dapat tahu lagi. Cuma pergi klinik, balik macam tu, pergi klinik, patah balik. Rasanya dekat dalam 2 minggu macam tu kot. So bila dia dah pengsan, dah tak tahan sangat, pengsan jatuh, mak dia bawa pergi hospital. Lepas tu masuk ICU, intubate semua. So masa intubate tu lah baru doktor dapat detect dia dapat buah pinggang dah bocor. Buah pinggang dah bocor, lepas tu dia punya lagi satu, dia punya masalah, dia punya liver pun dah problem. Budak baru umur 12 tahun. So bayangkan kemungkinan dalam keluarga kita pun ada yang macam tu juga, kan? So dekat sini bila GIC ni sakit, perut ni antara 20% ni kita tak dapat rasa lagi. So jangan ambil ringan bila anak-anak ke siapa ke kita sendiri ke kan sakit perut. Sakit perut ni sebenarnya adalah satu petanda yang akan pergi ke jadi penyakit kronik kalau kita tak tahu. So kita jangan pergi balik, lepas tu makan ubat balik, tak ada keseduhan, tak ada dia punya kesudahan dia. Kan lastnya boleh jadi pecah. Mungkin dah ada tumor sebab kan tadi Alun dah cerita tadi dalam kita punya mutasi ni ada sel yang selalu kita belajar, yang selalu diulang-ulang. Sel kekebalan kita ada sel sihat, sel sehat, sel yang dah rosak kan, sel yang tengah mutasi. So kemungkinan yang ni pun doktor ni pun suspek juga macam mana budak umur 12 tahun ada masalah yang boleh dapat kronik macam tu. So doktor tanya parents dia, apa yang apa dia punya habit dia apa semua kan. So mak dia ni ceritalah, diorang ni memang satu family yang agak sibuk. Jadi anak-anak ni pemakanan anak-anak ni memang tak terjagalah. Jadi anak-anak ni bila rasa nak makan dia pergi ambil. Macam tu. Maksudnya mak bapak tak ada betul-betul khusus okey waktu pagi pergi sarapan dulu sebelum nak pergi sekolah, sarapan, lepas tu tengah hari, lepas tu malam kan. Sebab dia sibuk, parents yang sibuk. Jadi budak-budak ni bila dah sibuk, mak bapak dah sibuk, yang makanan yang senang Maggi lah. So yang boleh dapat buah pinggang bocor tu. Kan buah pinggang bocor. So sekarang ni tak tahulah apa cerita budak ni kan sebab Alun pun jumpa masa tu kebetulan nenek saudara dia bercerita. So dia pesan dekat Alun, dia kata jaga anak daripada awal, maksudnya jaga pemakanan dia, tengok pemakanan dia. Kan dia kata jangan jadi macam cucu saudara makcik, dia kata kan ini pun tak tahulah, ini pun dah duduk kat ICU, dia kata dah 3 hari. So Alun pun tak dapat nak contact lagi dengan orang ni. So ini kita jadikan ini sebagai iktibar. Mungkin ini akan berlaku dekat keluarga kita kan, mungkin berlaku dalam keluarga kita. So kita ingatlah yang dekat sini, bila gejala sakit perut ni antara 20 hingga 50% ni memang sebenarnya dah petanda. So kita kena beringat, beware. Okay.
So, okay. Kat sini tengok Okay. Jangan biarkan sembelit anda berpanjangan. Kan? Kita kalau macam kita tak ada ilmu kesihatan, kita memang tak ambil tahu pun. Sebab kita mungkin kita dilahirkan di dalam syuangur ni, maksudnya kita ambil tahu jugalah. Walaupun tak 100%, mungkin 80% kita dah ambil tahu. Kan? Tapi masih juga ada sembelit juga kan. Jadi jangan biarkan berpanjangan. So macam cerita yang Alu cakap tadi tu, sebelum ni mungkin parents dia pun tak tahu yang anak dia ni sembelit ke, tak ambil tahu kan. Tiba-tiba jatuh terus dapat penyakit yang kronik. So jangan biarkan sembelit anda berpanjangan. Jika tidak, penyakit lain pula yang datang. Ni. So kita nak buat apa? Nak cipta penyakit? Nak cerita penyakit. Ni nak jadi macam ni. Nak semua organ satu masalah, organ kita semua rosak. So macam semalam Alung buat session, ada satu ni dia cakap, saya penyakit keturunan kak. So Alung cakap dekat dia, walaupun penyakit keturunan, kalau kita dah tahu punca, takkan kita nak bagi anak-anak kita pun generate kita punya penyakit. Kan kita dah tahu punca tu datang daripada mana, takkanlah kita masih nak bawa lagi benda yang sama untuk kaum keluarga kita. Mungkin yang dikata keturunan tadi tu, mungkin mak ayah dulu mungkin tak ada benda-benda yang macam ni kan, tak ada expose macam benda-benda dekat social media macam ni. Jadi diorang pun tak tahu. So kita yang dah tahu ni, kita kena sampai-sampaikan lah. So bila kita dah tahu, takkan kita nak bawa lagi penyakit. Kata contoh, mak kita ada penyakit kanser. Mak kita ada darah tinggi, kencing manis. Darah tinggi. Itu dulu biasa kan. Kencing manis, darah tinggi tu biasa. So takkanlah kita nak bawa penyakit yang mak ayah kita ada dulu untuk anak-anak kita. So pilihan dekat kita lah. Masing-masing punya pilihan kan. Kita dah tahu. So bila kita dah tahu, kita kena ambil tindakan, iktibar. So kat sini dah cakap pun kan, sembelit ni akan jangan biar. Jadi bila dibiar, akan ciptalah penyakit ni semua. Akan diundang. Penyakit ni tak datang kalau tak diundang sebab kita undang dia. Undang dia daripada mana? Daripada usus besar, daripada gastro usus kita yang tak dijaga dengan betul. So bila kita dah tahu, kita beringatlah. So kita janganlah bawa penyakit kita, kata contoh kita ada asma. Takkanlah kita nak anak kita, cucu kita akan ada dapat penyakit yang macam kita juga. Kan? Betul tak? So, so kita tengok kat sini. Ini yang daripada sembelit, kita cipta penyakit yang ni, dapat nama-nama ni semua, ganggu semua sistem organ badan kita, 6 sistem ni akan jadi tumor. Tumor ni berlakulah dekat mana-mana, daripada rongga mulut ni sampai ke bawah. Dekat mana yang lemah, kat situlah akan terjadinya tumor. So daripada tumor akan jadi ini yang orang kata dapat penyakit usus kan. Usus dah masalah akan libat liver. Liver pun jadi masalah. So kita nak yang mana satu ni? Nak yang mana? Nak yang lebih kronik, selalunya kebanyakannya yang Alung baca yang GIST tadi tu, dia cakap bila dah ada tumor ni, confirm liver dah stage 4. Kalau stage 4, cancer lah. Cancer stage 4. Cancer. Kebanyakan bila dah ada tumor besar macam ni, lebih pada 50% ni, jawapan dia adalah liver cancer. Sama ada 1, 2, 3, 4. Tapi kebanyakannya 90% adalah cancer stage 4. So boleh fahamkan dari macam mana daripada gastro usus, ada orang yang dapat masalah kanser usus, boleh dapat masalah liver. Inilah punca dia, tumor ni. Okay, daripada tumor ni, dia pecah, dia akan jadi lebih ganas, terus dia pergi 4. Dia tak ada bagi hint lagi dah. So kalau dah ada tumor ni, hint dia stage 4 liver. Itu dia punya perjalanan dia. Okay, itulah perjalanan dia. So kita fikirlah kita nak perjalanan yang macam mana. Kan? Kita yang cipta penyakit ni. Bukannya takdir, tapi kita yang cari penyakit. Orang kata cara kasar, kita sendiri cari penyakit. Tak nak usaha. So usahalah ambil tahu berkenaan dengan masalah yang betul-betul berlaku ni. Maksudnya sembelit ni. So kalau berlaku sembelit ni, dah ada rasa macam pedih-pedih, sakit-sakit tu, berhati-hatilah. Kemungkinan tak sampai 3-4 hari, 5 hari ataupun tak sampai sebulan, dia akan besar macam ni, terus stage 4. Macam tu.
Okay. Okay. So, apa yang kita perlu buat? Okay, dalam Shonghuo kita gunakan set perut lah. Kan? Okay, set perut. Okay, pertama kita ada fiber, kita ada protein, lepas tu kita ada lactoberry, lepas tu kita ada granula dengan teh. Ni sorry lah pakai gambar lama. Okay. Okay, kita ada fiber, jaho protein, lactoberry, granula dan yang ni gambar yang terbaru sebenarnya ni premix. Premix tea. So kalau kita nak sihat kan, sepatutnya kita kena makan buah 20 hingga 30 biji apple. Bukan satu tau. Kena makan 20 biji untuk dapatkan apa yang kita ada yang dekat sini. Untuk fiber, protein begini. Kena ada 20 hingga 30. Satu hari tau. Bukannya 4 hari, 5 hari. Satu hari 20 hingga 30 apples kena makan. Sayur 1 hingga 2 kilo sayur. Makan sikit pun nak termuntah. Ini kan makan nak kena makan 2 kilo sayur hijau. Nak kena makan 20, 30. Makan apple pun kopek dia punya ni. Lepas tu makan pun separuh pun tak habis. Kan? Ini baru sepatu. Ini nak kena makan 20 hingga 30 biji. So, probiotics kita kena ada dalam tubuh badan kita mesti kena ada 100 hingga 300 trilion. So kat mana kita nak dapat ni? Oh sorry. So kat mana kita nak dapat ni probiotics ni? So kita kena cukup ni makan apple, makan buah-buahan, makan sayur mesti dengan trilion. So yang mudahnya kita makan apa yang dah Shonghuo buat. So setiap yang Shonghuo keluarkan ini adalah semua dah dibuat R&D dan ujian klinikal yang sah. So kita tak perlu takut lagi untuk amalkannya. Hanya perlukan duit untuk makan. Okay. So keperluan asas sistem gastro-usus kita. Apa dia keperluan asas gastro-usus kita? Okay. So ini yang kita perlukan. So dalam badan kita, keperluan asas gastro-usus kita, kita perlu enzim yang cukup. Kita boleh ambil granula, ambil pollen. Kan? Pollen. So granula lagi mudahlah untuk kita nak shakekan dengan yang ni protein, fiber ni semua. So kita perlukan bakteria baik. So bakteria ni kita perlukan daripada rongga mulut ni sampai ke dubur dan perlu hidup. Okay, enzim ni, enzim yang cukup ni, enzim kita dah cukup keperluannya, lebih pada 100 jenis enzim. So apa yang diperlukan badan kita akan serap, mana yang tak perlu akan dikeluarkan sebagai perkumuhan. Tak kisahlah keluar kat kulit ke, keluar kat buah-buah ni ke, keluar muntah kat hak lendir ke, yang bagusnya keluar sinilah kan. Okay. So serat. Serat prebiotik sayur-sayuran maksudnya fiber dan protein. So air yang cukup. So dah lengkap dah keperluan yang untuk sistem gastro-usus kita. So untuk kita nak amalkan. So sudah cukup keperluan yang ada di sini. Okay, kita boleh amalkan enzim yang cukup. So kita tak payah perlu risau. Kita kurang vitamin apa? Vitamin A ke, B ke, D ke, kita tak perlu risau. Ambil ni satu sachet, dah boleh serap dengan segera, dengan cepat untuk dia buat kerja. So makan satu paket ni hidup. Masuk sini buat kerja, hidup dia kena tahan suhu badan manusia sampai ke dubur, sampai ke sini. Mana yang ada cacing, apa semua tu, sebab apa? Tak probiotik kurang. So kena banyakkan probiotik. So air yang cukup. Nak minum 5 liter air kan, buat air teh ni cukupkan 5 liter. Boleh minum sampai sini. So satu keluarga semua boleh minum. So kalau macam nak senang, shake fiber dengan protein. Okay, so kita tengok kos dia. Okay, semua dah tahu kan? Sekarang kita nak tahu kos dia pula. Apa yang kita perlukan untuk kos bulanan. So kita perlukan soya, kita perlukan fiber, kita perlukan granula, kita perlukan lacto, kita perlukan kopi. So mana yang kurang bajet, boleh kopi, boleh campur dengan protein. Sedap juga. Kopi campur dengan protein. So boleh buat satu tumbler macam ni. Okay, teh harga baru 50. Okay, ini adalah jumlah kos bulanan. Maksudnya kalau kita perlu soya, fiber, pollen, lacto, kopi, teh. Jumlah dia adalah RM440. So PV dia 332. So kalau kita nak tambahan, kita boleh invest. Okay, tablet
ataupun Johor tablet, kita boleh tukar Yunken ke atau Yunken I ke YKB. So kalau orang yang ada masalah yang GIST tadi tu, kena masuk YKI dengan YKB untuk dapatkan lagi dia punya keputusan yang lebih bagus. So Along ada satu kes yang kes kanser, dia dapat daripada kanser usus, lepas tu dapat liver stage 4 juga. So banyak improve bila dia amalkan YKI dengan YKB. Okay. Yang ni kalau dah sakit memang kena tambah lah, kena add on. Okay. Kalau biasa-biasa je, boleh makan yang ni. So kalau macam yang kes yang Lalu cakap tadi tu, yang kanser tu kan, dia dia masa dia lagi 2 hari untuk nak operation kanser tu, Alu suruh dia buat soya, fiber, pollen dengan lekto. Buat maksudnya satu hari tu buat 3 kali. So hari yang dia nak operation, besok tu nak operation, malam, so dia amalkan mungkin dalam 2 hari kot. So hari lepas 2 hari nak operation kan. So malam yang nak operation, maksudnya malam, besok tu nak operation. Malam tu dia dapat najis yang solid. Dia kata dia tak pernah lagi dapat najis yang solid, dia kata, daripada masa yang dia mula-mula dapat detect lepas 6 bulan. So dapat detect sakit-sakit, rasa tak selesa, sekali pergi detect, buat pemeriksaan semua secara detail, dapat kanser usus dan liver problem. Itulah yang Along baca yang dekat tu, sebenarnya punca daripada itulah GIST tadi tu. So nak bagi faham kan. So bila dia dah tu, dia makan, lepas tu masa sebelum dia nak operation, doktor cakap dengan dia, dia kanser dah jadi, usus tu dah jadi kanser, liver pun dah jadi kanser. So doktor kata buat yang kanser tu dulu, yang usus dulu. Okay, operation usus dulu. So bila dah buat operation, sebelum nak buat tu, doktor kata dia kena pakai stoma, sebabkan dia dah stage 4, so kena pakai stoma. So dia kata nak buat macam mana, dia kata, Tuan kata, so 2 hari sebelum nak operation, buatlah dulu fiber, protein, lekto ni semua. So dia ikut. Malam yang esok tu nak operation, dia dapat najis yang solid. Lepas tu besok pagi tu operation. So masa operation tu, doktor cakap, selepas dah selesai semua kan, masa operation mana orang sedar kan, selepas tu. So doktor cakap dengan dia, hari tu sebelum nak operation kita kata pakai stoma kan. So hari ni dah selesai semua, Alhamdulillah semua dah selamat. Dia kata kita tak pakai stoma pun. Sampai sekarang ni dia memang tak pakai stoma. Walaupun dia sekarang ni kanser stage 4, kanser usus dengan liver. Yang liver dapat, liver pun stage 4, tak pakai stoma. Alhamdulillah. Orang yang lain yang sama kes dengan dia pakai stoma. Yang macam dia, Alhamdulillah tak pakai stoma sampai sekarang. So bila dah siap selesai semua tu, buat kemo. Daripada sepatutnya 17 kali, doktor kata buat daripada 17 kali kemo, dia turun daripada 7 kali kemo. So setiap kali nak buat kemo, acid healing krisis je. Demam, tu cakap dengan dia baguslah kan. So ada improve. So memang Yunken I, memang dia ambil lah Yunken I. Lepas tu Yunken pun dimakan. So ikut bajet. Cakap dengan dia, kopi dengan protein ni jangan lupa. Jangan tinggal. So dia pun ikutlah juga kan. So kan, bila dah sakit, bajet lagi besar kan. So bayangkanlah sebulan kalau nak 440, kalau setiap kali nak buat kemo, nak kena ni, berapa lagi bajet yang kena buat kan. Lagi besar bajet kan, dah sakit lagi banyak. So sebelum sakit, usahakanlah untuk dapatkan ni supaya tak jadi masalah yang besar. Okay. Apa kelebihan produk Shonghu ni? Dia selamat dimakan. Boleh kalau macam orang nak buat operation, buatlah sebelum, buat 4 kali ke, ataupun selepas operation, doktor kata okey dah boleh makan, dah boleh ni, maksudnya boleh guna, maksudnya selamat. Selamat ni nak makan berapa banyak pun tak ada masalah. So dia berkesan, dia penyerasan 2 hala, fungsi pencegahan dan pelbagai fungsi lain. Ini adalah kelebihan kita punya produk. So kat sini last slide. Okay, setiap penyakit pasti ada ubatnya kan. Yang penting
jagalah liver, jagalah usus, insya-Allah selesailah masalah seriusnya penyakit yang ada, insya-Allah dengan izin juga. So kita sebagai makhluk hanya berusaha untuk dapatkan keperluan yang perlunya untuk kita punya badan, bukannya kita seorang yang nak sihat, semua ahli keluarga kita. Okay. So last slide, Sian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Okay, saya bagi balik pada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih PM Safida atas penerangan berkaitan